Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alina futuhal 'arifin. Kita bersambung lagi dari himpunan 40 hadis kelebihan ilmu, walaupun dihimpun secara matan hadis tanpa perawi hadis, jadi setidak-tidaknya menampaklah gambaran kasar betapa lebihnya orang menuntut ilmu, orang mengajar ilmu agama. Jadi ulama-ulama dulu kadang-kadang sekadar dia nak suntik semangat juang kepada belajar, dia marilah potongan-potongan matan hadis. Kalau mari riwayat je panjang cerita pula. Jadi hadis ni ada rawi-rawinya cukup. Cuma dia mari cara berbentuk matan saja. Hadis ke-26. Yakunu fi akhiriz zamani ubadun juhalun wa qurra'un fasaqah, rawahu Abu Na'im. Artinya akan berlaku di akhir zaman, di penghujung zaman akan berlaku, akan timbul ahli yang beribadat keadaan jahil. Ibadat kuat, ilmu tak ada ilmu. Jadi kita ni setidak-tidak ilmu kita kena selesai hak perekat fardu ain tu. Ini kadang-kadang fardu ain pun tak ke mana. Ibadat hebat lepas sunat, sunat lepas sunat, sunat pelbagai sunat. Elok selesai fardu ain. Tapi bukan makna kata selesai fardu ain tak ada ibadat. Itu tidak seiring pula. Kena sama naik lah. Kesimpulannya orang mengaji serta beramal. Jangan mengaji dan beramal malah dah ni. Mengapa sunat je? Dia nak pakai huk nah je. Dia tak nak huk je dah. Sedangkan kita ni dikasih oleh Tuhan setelah dinilai dari ibadat sunat kita. Dari ibadat sunat lah tempat penilaian Allah yang sehingga dikasih oleh Tuhan. Jadi tak boleh pandang lekeh-lekeh tu amalan sunat tu. Daripada amalan sunat tu boleh sampainya hati seseorang kepada Allah. Maksud dari hadis ini dikata akan berlaku di akhir zaman ahli yang beribadat keadaan jahil. Makna keadaan jahil itu ibadat kuat, hak fardu ain pun tak selesai, tak nak mengaji fardu ain. Fardu ain tak dapat tidak mengaji, hak fardu kifayah tak apalah, dah pasal malas sangat tolak orang lain. Dan qari-qari yang fasik, wa qurra'u, qari-qari fasaqah yang fasik, termasuklah qari'ah dia nah. Baca Quran dah betul dah, dari segi tajwid termasuklah fasahanya, tartil gitu gini kena belakang dah. Tetapi nak jaga maruah diri tu tak terjaga. Bagaimana di zaman kita sekarang, zaman seolah-olah Al-Quran tu lebih ke hadapan mengaji Quran dah. Jadi memang basic agama kena ngaji Quran, kena selesai kalam Allah tu.
Tapi kadang-kadang di antara mereka dia tak peka ada hak lain. Dia fokus kepada Quran. Quran, tajwid. Waktu masuk taranum pula. Lepas tu hak ilmiah kita ni, hak fudu'ain ni kadang-kadang diabai. Tak kena tu. Dia kena sama naik lah. Bagaimana dibimbing oleh tua zaman dulu. Anak-anak tu mula-mula dia mengajar Quran dulu. Mengaji muqaddam, mengaji Quran sampai khatam, 2-3 kali khatam. Di samping tu mengajilah fudu'ain pula. Jangan kita duduk leka semata-mata duduk berasa selesai. Tuntutan agama sekadar mengaji Quran. Sekadar hafal Al-Quran. Tanpa dihera langsung dari bahagian pelajaran fudu'ain. Di segi akidah, di segi akhlak, di segi syariat, fudu'ain itu dah ada 3 rangka dah. Kena ngaji selagi belaka tu. Tak sepatutnya diabaikan lah. Tapi ada juga di antara manakala guru itu tidak dititik berat terhadap ilmu, manakala dia fokus kepada hafazan Al-Quran, dia tidak titik berat segi ilmu, kadang pelajar pula dia tak endah lah. Pernah kita mengajar tempat sekolah tahfiz, dia minta mengajar bab semayanya. Jadi budak-budak tu waktu empuk, tak nak tengok urus kitab tu kita bawa, risalah kita bawa, tengok. Kadang-kadang dipasing kawan dia, awak tak tahu. Sebab apa? Sebab dia tak didik. Menitik berat terhadap ilmu hanya semata-mata menitik berat terhadap hafazan Al-Quran. Itu tak seimbang lah. Tak seimbang. Sudah kau penting pula kau tu. Apa Al-Quran pun penting, kerana kalamullah yang mulia tersemak di dalam dada kita ni, suatu kemuliaan di sisi Allah. Disebab itulah bagi orang hafal Al-Quran tu jangan diabaikan sama sekali. Dari Al-Quran yang sudah diingat sampai jadi lupa. Melarat sampai jadi lupa ini suatu kesalahan besar. Ini hadis-hadis ni. Dalam syarah kita akidatun, bukan kita akidatun, kita Mughniyatul Talaq, Umdatul Ahbab. Kitab ni dia ada tak silap 5 jilid. Kita sempat beli 3 jilid, terbantuk Covid. Tak boleh pergi ambil. Ada dalam ni. Kenapa? Kerana manakala dia lupa, dia ingat kembali, seolah dia dipandang remeh dari ingatan kalamullah yang sudah memusak di hatinya. Itu sebab jadi salah tu. Sedangkan kita ni kena hormat, kita memuliakan. Makna kita memuliakan kalamullah setelah kita ingat, kita jaga. Jangan sampai jadi lupa atas sebab kesibukan kita tu. Masalah ilmu syarak ni, ilmu syarak lain. Dia tak sama sebab tidak ada sabit pada hadis. Tentang Al-Quran manakala rupa dijadikan satu kesalahan tu kan ada disabit pada hadis. Maksudnya sebahagian daripada tanda kiamat. Sebahagian daripada tanda kiamat, tanda-tanda surah, bukan tanda kubra, tanda-tanda kecil kiamat. Ramai yang beribadat dalam suasana tiada tahu selok belok, sah batal bagi ibadat itu. Tak tahu, pakai buat kerja membujur lalu melintas patah gitu, ikut sedak dah. Yakni tidak takut ibadahnya ditolak oleh Allah manakala tak betul. Tak betul pelaksanaan amal ibadat kita, takkanlah Tuhan terima. Hok ketok-ketok Tuhan tak terima dah, Tuhan tolak. Kalau buat sembahyang agak berat sekali kalau ditolak dah nah. Di mana ibadat-ibadat yang lain nak bergantung? Tepat bergantung segala ibadah yang lain kepada sembahyang. Kiranya sembahyang itu betul, ada harapan ibadah-ibadah yang lain itu diterima oleh Allah. Sebaliknya kalau tak betul,
walaupun pelaksanaan amal ibadah yang lain dah betul sekalipun, tidak mendapat tempat lagi pada selayak dia terima oleh hadis baik pada hadis. Manakala tiada sah, maka di situ tiada hera. Manakala tiada sah, maka di situ tiada hera lah mengambil faham. Macam mana mai gitu pula ni. Tidak takut ibadahnya tolak oleh Allah. Manakala tiada sah ibadat tadi, maka di situ tiada hera lah mengambil. Tak sedap tu. Ayat ni ayat janggal ni. Ayat tambahan kita jadi janggal sini. Tak apalah, baca dah, dah tulis dah. Tiada hera lah mengambil faham tentangnya dengan belajar atau membaca kitab-kitab yang menyatakan hal ibadah tersebut. Sini kena baiki sikit. Kalau kita baca depan orang gini, orang nak faham pening kan, kena baiki. Kita akan bina balik. 20. Demikian juga selaku tanda akhir zaman, ramai bijak pandai agama seperti yang berkelulusan tertentu tetapi fasik. Itu makna kata kori-kori yang fasik. Orang betul pandai baca Quran, tahu pengertian Al-Quran, tetapi dalam suasana gaya hidupnya tidak sejajar bagaimana dikehendaki oleh Islam. Jadi Tok Guru zaman dulu dikira fasik ni, orang yang tidak terpelihara maruah diri tu dia kira fasik juga. Bukan kata fasik pakai luar kaki panjang je. Kata Tok Haji Abah Tok Jirin Terengganu, pakai seluar kaki panjang haram. Yang harusnya seluar kaki pendek. Pening orang. Macam mana Tok Haji Abah kata luar kaki panjang haram? Yalah, dah luar terpendek, nampaklah kaki jolo panjang. Oh gitu. Luar kaki pendek tu, luar terpanjang, nampak kaki pendek, tertutup oleh seluar. Yang bukan tu je pasiknya. Bukan gaya hidup tidak menutup aurat saja yang fasik. Tidak jaga maruah diri pun dikira fasik. Kita Al-Hurah yang kitab-kitab tua dah. Seumpama kita kata ahli ilmu, orang yang menjadi contoh yang baik dalam hal ahwal keagamaan, tapi dia tak jaga maruah diri tu, sama dengan orang yang tidak berilmu. Maka ahli ilmu yang sebegitu dikira fasik juga. Fasik ya. Orang panggil tu imam. Tu ahli ilmu tu. Orang menjadi contoh agama dalam masyarakat setempat tu imam. Termasuklah Tok Bilal ke, Tok Khatib ke, lebih lagi ustaz lah nah. Tapi tak jaga tarah title dia tu, title ahli ilmu tu. Dia sama dengan orang biasa yang tak ada ilmu. Saya kata dapat dibeza tarahnya, maka dikira fasik juga. Jadi setidak-tidak kita ni, kalau dah ada title dalam agama ni, kena jagalah maruah antara maruah kita. Setidak-tidak pakailah songkok tu. Ikutlah ada beza kepiah kan. Kalau kampung zaman dulu dia pakai semuta. Semuta. Almarhum untuk saya, dia kata kalau nak cari orang puan, dia kata kena cari hok dia tu pakai semuta, dia kata. Ayah yang puan nak jadi bakal isteri kita tu, lekat semuta atas kepala. Makna dia jaga maruah. Bakal pak mentua tu orang jaga maruah. Bakal mak mentua tu orang jaga maruah. Mak mentua tu pakai tudung. Pak mentua tu kalau tak pakai kepiah pun dia pakai semuta tutup kepala. Makna kelakuan tutup kepala pun dia kira maruah diri. Kita orang Islam kan ada di Said Fadil, biarlah berbeza kita orang Islam dengan orang kafir dah.
Kalau melagak tak ada beza, beratlah. Bagaimana hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka ia sebahagian daripada kaum yang dia serupa tu. Dia ada beza. Kulit dah kelabu asap dah. Dia kapitalis straight. Tengok kulit sama kulit bertukar dengan Hindu. Sebab kulit kelabu asap apa kulit kita orang Melayu dah lah. Tapi kita nak parak beza kita dengan dia, kita pakai piah. Ini mamak ni. Ini mamak ni. Mamak Melayu dah nah. Ini kelih ni, koling ni. Orang Nagori kata koling ni. Ada beza, ada beza. Kita pun tidak jangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes pakai piah. Kalau tak pakai piah Hindu ke Muslim, Muslim ke Hindu lah kelah kali. Belaga kepada bau tak beri salam. Bagaimana di tanah Arab zaman Nabi? Perbezaan Muslim dengan Yahudi. Orang Yahudi dia pakai piah. Nabi suruh beza dengan Yahudi. Tak cukup setakat orang Islam pakai piah, kena pakai serban di atas piah. Baru nampak beza nak. Yahudi orang nak pakai piah. Tapi piah keping dia letak atas kepala. Betul kak kita dengan dia dah. Kalau kita pakai serban beza dah. Tapi zaman sekarang kita tak boleh hurah sampai tangga tu. Jadi hak kita hurah yang kita tak betul tak kena dah. Sebab apa? Sebab yalah, wallahu a'lamu bis-shawab, peralihan zaman kan. Waktu melarat-melaratlah sampai pakai kepada copia, topi lah, topi Jepun ke, topi mana, topi sudu ke, tak nak tu, tak ramai tak nak. Alah ni dah jadi biasa dah. Sehingga ada penceramah dalam TV dia kiyah, akhirnya jadi boleh ke dia. Nak macam mana dah, zaman sekarang zaman mengias. Daripada hak tak boleh jadi boleh, yang kadang-kadang hak boleh nak jadi tak boleh pula. Bukan lagi terselah pada dibolehkan. Bagaimana cerita COVID? Bukan saya nak komen COVID, tak ada kena-mengena. Komen mengomen pasal COVID, cuma nak dedah pemahaman kita mengaji berkitab. Setiap benda najis, manakala tidak ada pilihan ubat secara lain kecuali dengan yang bernajis, maka diharuskan kita berubat dengan yang najis. Sebab dah tak ada pilihan. Demi kerana nak jagakan masalah nyawa kita tu. Seperti orang dalam keadaan ghabtar, sangat-sangat kelaparan, tidak ada makanan yang lain, hanya yang ada benda-benda yang tak halal seperti ular sawah ke, hatta babi hutan ke dia ada. Kalau tak makan memang walikil maut lah dia, maka diharuskan baginya sekadar nak jaga nyawa boleh makan. Tetapi kalau ada yang halal tak harus, sebab benda tu benda tidak halal. Benda yang halal ada tak harus, sebab benda tak halal macam mana boleh makan. Semacam bagaimana perubatan. Dan kalau tidak ada pilihan ubat yang halal, maka boleh jadi perubatan dengan yang haram sekalipun. Syaratnya yang haram tu sudah jadi jaminan sebagai ubat bagi penyakit tu. Tapi penyakit COVID ni ada ubat, kita ada ubat. Dengar jemaah cerita kata dia hilang sendiri. Lepas tu macam mana cerita pula vaksin ni katanya tidak ubat untuk ketahanan diri daripada dihingga oleh penyakit COVID. Okey, tak ada nak kupah pakai pasal vaksin. Nak ke tengah fahaman pasal benda yang najis diharuskan jadi ubat setelah tidak ada yang halal. Baik, kita kata orang tu dia tak nak, walau macam mana yang najis itu jadi ubat sekalipun, sebab tidak ada yang halal dia tak nak, sebab dia tak nak terlibat batang tubuh dia dengan yang haram. Tiba-tiba dihingga oleh penyakit sampai ke mati dia, maka mati dia itu dihukum mati syahid tu. Sebab apa? Sebab dia nak jaga kesucian tubuh dia tu. Dia mati syahid, itu syahid akhirat,
bukan syahid dunia akhirat, bukan perang sabil. Makna syahid akhirat tu ada harga di sisi Allah kematian dia tu. Pada harga ni dah di sisi Allah diringankan azab kubur. Kalau tak akak terus pun separuh dia diringan. Mereka yang diringankan azab kubur di suatu penanda di hari akhirat. Ringan pula sekali lagi azab di hari akhirat. Dalam Islam, dalam Islamnya begitu. Dalam bab perubatan, bukanlah lambaran kitab dah. Dari situ dah. Jadi tanya sekarang orang naik pening dah. Macam mana? Semua dah lah. Tapi vaksin ni bukan ubat dah. Vaksin ni untuk maslahah, untuk menjaga. Ubat ni setelah datang sakit digunakan boleh jadi hilang penyakit, itu ubat. Tapi COVID ni kan, COVID ni hok hok kena dah ni, kalau sakit kepala telah Panadol dah nah. Kalau batuk minumlah air sirap ubat batuk dah. Itu bukan ubat COVID. Sebab tu dia bagi limit dia 14 hari. Clear. Sebab apa? Sebab ketahanan dia selewat-lewat 14 hari. Kalau tidak belum 14 hari dah beres dah. Dia hilangkan sendiri. Jadi bukan artinya penyakit COVID tak ada ubat. Cuma pertemuan kita tu boleh jadi tak bertemu lagi apa ubat yang serasi dengan dia. Sebab tidak ada Tuhan turunkan sesuatu penyakit tanpa melalui ubat. Tuhan turun berserta dengan ubat selalu. Tuhan turunkan penyakit berserta dengan ubat. Jadi penyakit COVID ni tak bertemu lagi. Boleh jadi Tuhan nak suruh jadi biar lama sikit bertahan penyakit ni tu. Raung manusia. Manusia barat ke manusia timur ke muslim ke kafir ke. Ini bala. Bagi kita orang Islam kita kata bala ni pula kalau dihinggap kepada orang kafir, kena pada orang kafir bala Allah Ta'ala, itu suatu balasan. Kalau kena kepada orang Islam, orang yang beriman, ini suatu kejutan agar dia sedar. Sedar sehingga dapat ia kembali kepada jalan. Inilah keuntungan kita Islam manakala dia datang bala oleh Allah. Daripada lupa, kita boleh jadi sedar ingat kepada Allah, kembali kepada jalan. Boleh jadi nampak kehebatan Allah, kekayaan Allah, kebesaran Allah. Kita orang Islam, orang kafir tak nampak gitu. Dia nampak musnah sama sekali. Sebab dia kafir. Habis itu cerita-cerita luar dah. Tapi adab mengaji kita kena ada jugalah. Cerita-cerita luar tu baru lebar fahaman. Hadis ke-27. Katimul alimin yal'anuhu kullu syai' hatta al-hutu fil bahri wa at-tayri fis sama'i. Rawahu Ibn al-Jauzi an Abi Sa'id, bukan rawi Syekhan dan bukan Bukhari Muslim dan. Artinya menyembunyikan ilmu itu. Dia menyembunyi, dia mengaji banyak-banyak, dia mengaji lama-lama, dia mengaji pelbagai guru, dia mengaji, tapi setelah dapat ilmu duk kemas seorang, dia tak pecah ilmu dia tu. Dia tak heboh ilmu dia kepada orang ramai, dia tak mengajar lah. Itulah kita ni boleh sepatah sedia dah mengajar. Boleh Quran, mengajar Quran. Boleh kita jawi, bacalah kita jawi. Alhamdulillah dah. Ini boleh harap. Senyap. Sebab kata ada ilmu. Kenapa jadi gitu? Kadang-kadang sebab jadi begitu jadi malah. Nak berjuang sebab ilmu jadi malah. Kalau rajin berjuang sebab ilmu pun setelah ada masuk dah. Satu kuliah, boleh 100 tengah rajinlah sikit dah. Kalau buah-buah lepas minyak kereta pergi balik, tak berapa berakhir, tak berapa minat lah. Allahu Rabbi. Ni bahasa jenis-jenis letak harga. Penceramah tidak letak harga, tapi dia bisik dengan PA dia. PA dia lepas suara.
Kalau penceramah nak suara tu nampak sangat kena PA suara. Hakikatnya hak penceramah lah tu PA cakap tu pun. Sebab dia dah bisik dah dua tu. Takut nak jadi macam ni. Nak jadi bagaimana disebut pada hadis. Sebab kira sangat dengan ilmu tu. Artinya menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Yal'anuhu kullu syai'. Dilaknat oleh setiap sesuatu. Betapa marahnya Tuhan ke atas orang yang bakhil dengan ilmu, yang kedekut dengan ilmu. Sebab itulah azam kita mengaji ni, pertamanya nak tunai kewajipan agama. Agama mewajibkan kita kena mengaji. Wajib kita mengaji agama. Yang kedua pula kita nak basmi kejahilan. Jahil kita tan agama ni rusak. Al-jahlu dur. Jahil itu mudarat. Yang ketiga kita nak amal. Target kita mengaji, setelah kita tahu kita nak amal dengan ilmu. Yang keempat kita nak panjangkan, nak melebarkan pengetahuan yang kita tahu tanah. Mudah-mudahan pahala di kalau orang amal dengan ilmu yang kita ajar tu boleh senantiasa sampainya kepada kita. Ini berkira sementara dia terkenal sedikit ceramah mengajar, letak harga. Dia tak baca hadis ni kan? Menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh setiap sesuatu sehingga ikan di laut. Hatta al-hutu fil bahri. Ikan-ikan di laut, tak kira di laut ke di sungai ke di tasik ke di kalak di lombong ke air masin ke air tawar ke, makhluk Allah Ta'ala tu laknat. Bermula daripada Tuhan sendiri laknat, makhluk Allah Ta'ala pun laknat sama. Wat-tayri fis sama'i, tay itu burung, at-tay burung, dan burung di udara sama-sama melaknat. Burung gagak duduk kokok tu boleh duduk laknat tu. Mana? Orang ada ilmu yang bakhil dengan ilmu, yang kedekut dengan ilmu, yang berkira dengan ilmu dia tu. Bukan dia tolong doa. Sebab apa jadi gitu tu? Boleh jadi azam semasa dia mengaji tu. Cita-cita masa dia mengaji tu, dia nak menarik dah sesuatu. Faedah dunia dari ilmu yang dia faham. Apabila ada tujuan dunia. Bukan dia mengaji atas nama itu nak tunai kewajipan agama, nak amal dengan ilmu yang dia tahu, nak panjang-panjangkan ilmu setelah dia dapat milik ilmu akan datang. Tidak atas dasar tu, atas dasar nak cari harta di sebalik ilmu tadi. Lalu tak lalu letak harga pun jadi. Jadi gitulah. Maksudnya bagi yang berilmu kenalah ambil bahagian selaku pendakwah, yakni berjihad pada menyebar seruan Islam, seperti diadakan kelas-kelas pengajian atau pusat-pusat pengajian, bagaimana ulama-ulama silam membangun pusat-pusat pengajian sistem memondok. Sebut kata pengajian cara pondok zaman dulu, tok guru berdiri atas kaki sendiri. Bukan dia berdiri atas kaki anak murid. Makna berdiri atas kaki sendiri, nak makan minum dia apa gini, dia sendirilah. Dia tidak harap dia buka pondok tu, nak makan minum dia tu tunggu yuran daripada murid, support daripada orang-orang tertentu, tak ada. Tapi dengan berkatnya dia boleh hidup. Boleh hidup. Bukan setakat dia seorang, anak keliling pinggan pun boleh cukup makan, berkat. Waktu zaman dulu ramai anak, berapa ramai anak, bini pun ramai, cukup makan. Tak ada lah garu tempat tak gatal dah. Sebab apa? Sebab berkat. Allah Rabbi deh. Tapi mana kalau ada hawa-hawa kita ni, tidak ada sifat ketulusan nak membangun ke projek agama Allah, bermasalah. Hatta ada ilmu sekalipun masalah. Tak deh. Nak mari musim-musim Covid gini kan. Banyaklah garu tempat tak gatal. Allah, apa? Tak ada kelas. Mengapa tak ada kelas? Ada malah lah, tak ada kelas, tak ada duit ya.
rupa-rupa je dia duit dia terbahalak kepada kelas. Sebab itulah kita kena ada channel lain. Kena ada kerja-kerja luaran. Jual sayur kau ustaz juga. Jual sayur juga. Biar nak kata ustaz sayur tak apalah. Tak apa. Sebab sayur pun orang makan. Jangan ustaz babi sudahlah. Budak lalu tu punya pehudah dah nah. Ngapa? Kerana banyak duk cek pasal itu saja orang nak nakal dia panggil tak senang dah. Panggilan tu tak menepati. Ustaz ayam ke ustaz itik ke ustaz kambing ke apa? Oh dia belah kambing. Apa? Saya masih ingat zaman saya mengaji tahun 70-an. Mak daripada Endau Pahang. Dia pergi ngaji di pondok Ga'a Pasir Putih. Dia duduk di pondok ni, dia mengaji. Lepas tu dia mengajar pelajar baru. Nak sara hidup dia ni sebab mak ayah tak ada. Dia ada orang faham. Dia pergi duduk di pondok tu, mereka generasi pertama Tok Guru Haji Din buka pondok. Tiga buah dengan pondok dia. Awaknya duduk di situ. Sampai ketua duduk pondok. Lepas tu nak sara dia semasa duduk pondok tu, tak ada siapa nak tanggung. Dan mak ayah pun tak ada nak tanggung macam mana. Adik-beradik pun masing-masing buat diri. Oh dia tanam sayur. Lepas dia mengaji, dia pergi ke kebun dia. Tanam sayur. Tanam ubi, macam-macam tanam dia jual tu boleh buat belanja dia. Kalau ngaji di pondok dia malam-malam, makan ubi rebus manja lah. Dia tanam ubi, ada ubi rebus. Sambil-sambil dia mengajar kita, dia rebus ubi. Sudah mulai habis mengaji, ubi pun dah masak. Minum dengan kopi. Nak hidup. Lepas tu tak nak balik kampung siapa tua, tak nak balik. Berapa? Tak seronok balik kampung. Maklumlah kampung, suasana kampung. Tak ada orang kampung semaya Jumaat pun tak ada, semua telah ngaji agama, tak serasi lah. Kawan ni sudah terdidik daripada muda, daripada kecil lagi terdidik dalam alam mengaji secara memondok. Ngaji cara memondok ni semayang berjemaah di belakang Tok Guru setiap waktu mengaji sampai mereka boleh mengajar. Adakah sesuai orang keadaan begini dalam masyarakat baca lagu? Tak sesuai. Setelah Tok Guru Haji Qadir meninggal, masih duduk pondok lagi. Pondok anak-anak buah di sana mereka ambil dah tua sangat dah orang ni. Ambil buat balik ke Endau Pahang. Lepas tu sebab mereka nyayuk balik. Orang anak buah mereka ambil. Pomak dia berjalan, pomak naik ke mana ni? Nak pergi ke A. Dia duduk di Endau tu katanya nak kuat dia ingatan ke A. Kata nak pergi ke A lagi, jalan kaki nak pergi ke A. Sebab apa dia serasi sangat. Di bumi kampung ke A tu dengan dia. Orang dulu dah nah. Allah Rabbi. Dan kalau kita lihat sejarah ulama Kelantan di zaman tahun 1800 Masihi, bukan Hijri, Masihi, dahulu ramai menjejak ke negara Kamboja. Ini kita masuk sejarah sikit. Nak suruh nampak gambaran ulama-ulama silam tidak bakhil dengan ilmu, sanggup diperpanjangkan. Sehingga kita ambil sejarah tokoh-tokoh ulama Kelantan pada tahun 1800 ramai menjejakkan negara Kamboja sehingga puluhan pergi Kamboja kerana berdakwah. Kerana berdakwah dia sebab itulah masyarakat Kamboja, orang Melayu campur lebih kenal ulama Kelantan daripada petani. Sedangkan petani lebih dekat dengan dia lagi kalau banding dengan Kelantan. Kenapa? Kerana ramai ulama Kelantan berdakwah ke sana. Lepas tu kita soal, mengapa ulama petani tak pergi berdakwah di sana? Sebab selatan Thailand wilayah yang dijajah oleh Siam, oleh Kapi. Maka ramai ulama di masa tu nak menyelamatkan diri, tak ada fikir masalah ahwal luar, fikir masalah nak jaga diri. Ada pun orang Kelantan ni tak ada tekanan apa, sebab tu dia boleh fikir masalah luar.
Gitu. Sebilangan besar wafat di Kemboja sebagaimana contoh Tuan Guru Wan Ahmad bin Wan Ibrahim. Kuburnya di dalam Masjid Pontria, wilayah Kampung Chang. Wan Ahmad Wan Ibrahim anak murid Tahu Ahmad Petani, kawan Tok Kenali, sama-sama ngaji Mekah, orang atas Bangor, Kota Baru, Kelantan. Melangkau pergi ke Kemboja, dia buka pondok di Kemboja pada zaman dia. Orang sana orang panggil Haji Awan Alim, di Taita Awan Alim. Tok Haji Awan. Kubur dia di tengah-tengah masjid. Masjid Pontrianya masjid besar lah. Di tengah-tengah masjid tu ada kubur. Saya tanya kubur siapa ni? Tanya orang kat situ. Kau boleh cakap Melayu. Dia kata kubur ulama Kelantan. Lepas tu ada tulis di batu niasan, Wan Ahmad bin Wan Ibrahim. Bukan adalah sejarah. Tak ada orang lain. Anak murid Tahu Ahmad Petani. Antara anak murid Tahu Ahmad yang senama dengan dia cuma bin lain, itu Wan Ahmad. Apa sebab dia berdakwah di sana? Antara sebabnya, selain daripada di zaman dia tu masyarakat Kemboja ni sangat dahaga kepada ilmu. Dan keadaan bumi Kemboja ni bumi yang subur. Kalau setakat nak makan nasi itu tak ada fikir panjang lah. Setakat nak makan ikan darat, air sungai tu cukup banyak di zaman tu. Sebab itulah tak jadi sulit orang-orang luar pergi sana. Yang kedua, masyarakat sana zaman tu cukup berkehendak kepada ilmu. Tidak sebagaimana zaman kita ni. Zaman kita ni kalau ke Kemboja pun, kalau hampir-hampir raya Kebal, dia mari tunggu di airport ni supaya mari tunggu orang balik daripada haji juga. Berpuak-puak mari tunggu dengan transport. Bukan dia nak ilmu, nak duit. Boleh mari berapa ekor ilmu buat kerban kami. Kalau kita kata ada 10-20 ekornya, heret kita orang kapur dia. Berebut. Zaman lah ni, zaman dulu tidak. Sebab tu lah ni kita kata kalau kita pergi kitab tak jalan lah kita. Taklah. Bukan dia nak kita. Itu dia. Sebab dia pergi sana tu, antara lain lagi dia tolak atas permintaan Sultan Kelantan untuk jadi mufti pada zamannya. Manakala dia tolak permintaan Sultan untuk jadi mufti, dia rasa malu-malu Allah lah. Baik dia bawa diri ke Kemboja. Dia tak sanggup jadi mufti. Tu baca ada sejarah Wan Ahmad bin Wan Ibrahim. Masyhur dipanggil di Kemboja Awan Alim. Beliau itu mengikut riwayat selaku murid Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Banyak lagi tu. Baca dalam buku sejarah tokoh-tokoh ulama Kelantan berdakwah ke Kemboja tu, ada kita buat tu, reka-reka. Ingatlah tuan-puan, Islam dapat kekal di Malaysia adalah hasil gigihan ulama Melayu yang mempertahankan itu dengan wujudnya pusat-pusat pengajian pondok. Hal di zaman itu belum lagi adanya pusat-pusat bertaraf universiti seperti kata UIA dan sebagainya, tak ada lagi. Sehingga kita diretah oleh Jepun tanah air. Islam boleh bertahan dah. Jepun dah balik masuk Mak Saleh pula dah. Berapa lama Islam boleh bertahan? Siapa mempertahankan Islam di masa itu di negara kita? Ulama-ulama silam lah, dengan mengarang kitab-kitab Jawi. Kali dia pelajar kitab Jawi. Kalau takdir tak ada kitab Jawi, apa nak dikata kita? Nak tunggu kitab Arab ni? Tak ngajar Arab, tengok saja. Hadis ke-28, al-ulama'u amana'ur rusuli ma lam yukhalitu sultana wallahu a'lam.